Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang berbahagia Datuk, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dia beri limpah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesihatan untuk kita meneruskan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati Allah, insya-Allah sebagai tazkirah ringkas saya pada hari ini, saya akan bawa tajuk kasih pada mak ayah. Sebelum saya meneruskan tazkirah ini, marilah kita sama-sama menghayati bacaan dalam surah Al-Isra ayat 23 muka surat 284 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Yang bermaksud, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang daripada keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaan kamu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar sekalipun perkataan dan janganlah engkau menengking menyegah mereka, tetapi katalah kepada mereka perkataan yang mulia, yang sopan santun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, siapa ibu, siapa ayah? Apa dimaksudkan dengan ibu dan ayah? Ada yang setengah panggil ibu, ada setengah panggil ayah, ada setengah panggil mak, ada setengah panggil father, mother, abi, umi dan sebagainya. Tuan-tuan dirahmati Allah, ibu bapa adalah warisan zuriat yang membawa kepada lahirnya kita ke dunia. Dan sebab itulah agama Islam meletakkan ibu bapa di tempat yang tinggi dalam hubungan kekeluargaan, bahkan digandingkan dengan perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan rahmati Allah, dalam ayat tadi telah menjelaskan kita kena muhasabah diri. Sebab apa kita kena taat kepada ibu bapa? Sebab itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan rahmati Allah, dalam ayat tadi telah mengatakan janganlah kita berkata ni kepada simbolik, perkataan yang kasar, yang menyebabkan mak ayah kita kecil hati. Banyak lagi perkataan-perkataan yang kita bagi contoh, kah, kah, ataupun tengah bercakap berpaling muka, ataupun keluar rumah sebagai tanda protes dan sebagainya. Tuan-tuan rahmati Allah, kita kena ingat ketika mana kita masih kecil. Siapa yang jaga kita? Siapa yang melahirkan kita? Siapa yang mendidikkan kita? Siapa yang jaga siang malam, jaga kita takut nyamuk gigit? Tuan-tuan, hari ini bila kita dah besar, kita ego. Kita rasa diri kita boleh berdikari sendiri, kita rasa kita hebat. Hatta kita lupa pada mak ayah. Hari ini kita boleh bekerja, dengan kehebatan kita kerja, kita lupa pada mak ayah. Ingat tuan-tuan, kejayaan kita pada hari ini bukan kerana kita saja. Kejayaan kita hari ini adalah hasil usaha titik peluh mak ayah didik kita, beri pembelajaran kita kepada kita, jaga kita hingga kita berjaya dengan syarat-syaratnya, contoh SPM, PMR, ijazah dan sebagainya, untuk kita melayakkan diri kita untuk berkhidmat, untuk bekerja pada hari ini. Namun hakikatnya berapa ramai di kalangan kita yang lupa akan tanggungjawabnya kepada mak ayah. Tuan-tuan dan rahmati Allah, saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan yang saya hormati sekalian, jangan kita sampai tahap kita lupa. Jangan sampai tahap hari ini kita kena muhasabah diri kita.
Bila kali terakhir kita ingat, kita call pada mak ayah kita? Bila kali terakhir kita lihat muka mak ayah kita? Bila kali terakhir kita peluk cium mak ayah kita? Tuan-tuan rahmati Allah, jangan sampai satu tahap bila dikatakan bila Israel datang memanggil, jasad terkujur di pembaringan. Ketika tu Allah telefon, ketika tu kawan kita telefon kita. Ridwan, aku nak bagi tahu hang kena banyak sabar. Sebab apa? Sebab ketika ni mak hang dah tak ada. Hang kena banyak sabar. Kita pun bergegas balik. Dan kita balik, kita tengok sepatutnya katil yang duduk di dalam bilik diletakkan di ruang tamu di tempat yang dikhaskan. Di atas katil itu adalah satu terkujur tubuh yang berkaku. Di atas katil itu juga ditutup dengan kain. Dalam itulah mak kita. Tuan-tuan, masa tu kita dah menyesal. Layakkah kita bercakap masa waktu tu, ya Allah, aku tak sempat jaga mak ayahku. Ya Allah, aku tak sempat jaga mak aku, ya Allah. Sedangkan kita tak pernah berusaha langsung untuk nak jaga mak ayah kita. Hari ini bila Allah tarik, baru kita, ramai kita berjadi macam tu. Kalau kita tengok balik ketika mana mak ayah kita tak ada, berapa ramai anak-anak duduk kat luar. Sepatutnya duduk, zahirkan kecintaan kita kepada mak ayah kita. Duduk dekat situ, dekat jenazah mak ayah kita. Kita baca Al-Quran, kita berdoa. Ini tidak. Duduk kat luar, sembang sama kawan. Begitu juga kalau kita balik kampung. Dan kita balik kampung, kita buat apa? Sampai kampung, kita jumpa kawan kita. Sampai kadang-kadang sampai sehari. Apa matlamat kita balik kampung? Tak ada matlamat untuk jumpa mak ayah. Tapi hanya transit kepada rumah mak ayah, pergi jumpa kawan-kawan. InsyaAllah tuan-tuan, marilah kita muhasabah diri kita. Saya mengajak diri saya dan tuan-tuan yang mendengar tazkirah ringkas ini, muhasabah diri kita tuan-tuan. Mudah-mudahan kita mendapat. Sebab apa? Sebab redha Allah terletak pada redha mak ayah. Kita takut bukan apa? Sebab kecilnya hati mak ayah kita tak dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan rahmati Allah, sekadar itu saja daripada saya. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang saya akan huraikan lebih lanjut lagi insya-Allah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.